Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa anta wa na'buduka wa na'udzuka min syarri ma sana'ta wa laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi fa subhanaka illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ramadan Karim, Allahu akram, alhamdulillah. Lagi sekali kita direzekikan oleh Allah SWT untuk duduk dalam suasana majlis ilmu. Jadi mari sama-sama kita perbetulkan niat kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu satu tuntutan dalam agama. Talabul ilmu faridatun 'ala kulli muslim. Jadi satu tuntutan menuntut ilmu, dan ianya sangat dituntut seperti mana yang Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf 179, iaitu apabila ada hati yang tak nak memahami ayat-ayat Allah. Jadi ilmu itu datang dari hati, dan ilmu itu untuk hati. Ilmu itu untuk makanan hati, makanan jiwa. Jadi bila kata ada hati tak nak menuntut ilmu, ada hati dia tak nak menuntut ilmu, yakni ilmu yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu, apapun perbahasan ilmu, itu pastikan dia membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya ilmu. Al-ilmu yanfa', yakni ilmu yang bermanfaat, kata ulama itu adalah yang boleh ataupun yang berjaya membebaskan kita daripada api neraka. Yakni apabila ilmu itu boleh membebaskan kita daripada api neraka, bermaksud ilmu itu adalah membawa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulubu la yafqahuna biha, ada hati tak nak memahami. Ada mata, wala ayunu la yubsiruna biha, ada mata tak nak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wala azanu la yasma'una biha, ada telinga tak nak mendengar kalam-kalam Allah. Ulaikal an'am balhum adal, mereka itu ibarat binatang ternak, bahkan lebih sesat. Jadi sebab itu sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, ini satu tuntutan. Kita ada hati dan kita kena guna, kita kena bawa hati ini untuk mendengar kajian-kajian ilmu. Terutamanya seperti yang disajikan pada pagi ini sajian jiwa, sentapan rohani. Kalau untuk kita sama-sama merungkai kembali kemelut-kemelut kehidupan, merungkai kembali kemelut-kemelut kehidupan yang mampu menutup hati ini, menutup jiwa ini, menutup qalbi ini daripada merasakan kemanisan iman. Dan hati ni, kerja hati ni adalah untuk merasakan kemanisan iman. Hati, di manakah terletaknya diri rasa bagi amalan? Ustaz, saya nak beramal ni kat mana nak rasa? Kat mana nak rasanya Ustaz? Di hati. Hatilah tempat merasai. Dia bukan perasaan. Perasaan tu nafsu.
Tapi soal rasa ni, apakah rasanya kita nak wujudkan dalam hati ini? Itulah kata ulama, kata Imam Ghazali rahmatullah dalam perjalanan dalam Mukasyafal Qulub, dalam kitab Mukasyafal Qulub, menyatakan bahawa rasa yang pertama akan wujud itu rasa khauf, takut kepada Allah SWT. Dan takut ni bukan seperti takut kepada manusia, kepada makhluk yang membawa kita semakin terhimpit hidup kita. Ketakutan yang kita bina pada makhluk akan menyebabkan hidup kita semakin resah. Tapi ketakutan yang kita bina pada Allah menyebabkan hidup kita semakin tenang dan nikmat. Khauf, takut pada Allah. Kemudian akan timbul rasa raja', yakni harap pada Allah SWT. Kemudian akan timbul rasa mahabbah, cinta pada Allah SWT. Jadi dia bukan rasa bercampur aduk. Dia tak ada bercampur bau rasa ni Ustaz. Itu perasaan. Perasaan ni membawa kita sentiasa bercampur aduk perasaan kita, sedih, gembira. Perasaan ni berbincang soal perkara yang menyebabkan kita seringkali keliru di dalam menentukan keputusan dalam kehidupan. Perasaan. Lepas tu Nabi kata jangan ikut perasaan. Apa dia? Jangan buat keputusan ketika marah. Itu perasaan lah tu. Adapun hati ini, rasa yang akan dibina itu jelas. Rasa takut pada Allah, rasa harap pada Allah, rasa cinta pada Allah, khauf, raja' dan mahabbah. 3 rasa ini akan terbina dalam hati orang-orang yang beriman, menyebabkan ketiga-tiga rasa ini dibina dan membentuk satu rasa yakin dan ketenangan. Anzala sakinah, Allah akan masukkan ketenangan dalam hatinya dalam melakukan segala amalan, dalam melakukan segala tuntutan, dalam berhadapan dengan segala kemelut kehidupan. Apa pun yang dibicarakan, apa pun yang dikatakan melalui setiap ujian yang mendatang, itu akan membawa kepada satu, iaitu keyakinan. Bertambah yakin dia, bertambah tenang dia. Itulah ciri orang yang beriman. Wajilat qulubuhum. Nampak? Bertambah begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi lewat 11 minit. Dia tak mestinya saya kena tepat 9.45. Jadi saya suruh standby je, tunggu je Tok Guru datang. Tok Guru datang 9.45 tu on call. Pukul apa saya nak bersiaran, ikutlah saya nak petik pukul apa kat situ. Dia tak ada lewat-lewat situ. Ini bukannya kelas saya nak kena masuk pukul sekian-sekian. Saya tulis 9.45. Standby je lah kat handphone tu kan. Pegang aja handphone tu. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, maka dengan ini kita faham apabila kita nak, dan itu juga adab sebenarnya. Memang kalau ikut adab menuntut ilmu, anak murid kena nunggu guru tu. Adab lah. Biasanya guru kena nunggu anak murid biasanya. Jadi kena macam tu lah. Alhamdulillah. Jadi biar ada pengharapan, dia nakkan, maka dia tunggulah. Okey, baik, insya-Allah. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, bantu kita sebarkan dulu, biar ada sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah kita yang sedang menunggu mungkin, atau yang mungkin tidak perasan kita punya live ni setelah pun bermula. Bantu dulu sebarkan agar semuanya dapat manfaat pada pagi yang penuh barakah ni. Kita berada di Ramadan yang ketiga, day 3, dalam tajuk Road to Jannah, Back to Fitrah. Alhamdulillah, kita akan mengkaji dalam bagaimana kita nak menuju kepada Allah SWT. Road to Jannah itu jalannya, itu jalan menuju ke syurga. Road to Jannah. Kenapa kita buat ulang kaji? Supaya kita ingat. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dalam ulang kaji ini, murajaah ini, kalau ditanya kenapa Ustaz menuju ke syurga tu, kenapa? Sebab ini menyahut panggilan Allah. Jalan menuju ke syurga itu menyahut panggilan Allah. Allah panggil. Dan Allah panggil itu adalah masuk ke syurga. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30 kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah panggil, kembalilah kepadaku dalam keadaan redha meredai. Masuklah bersama hamba-hambaku, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam syurgaku. Nampak? Jadi maknanya menuju ke syurga ini bukan kita kita aim syurga ke ustaz. Ya, syurga itu Allah suruh. Allah suruh. Dan ia seruan. Melalui jalan ke syurga itu kita akan bertemu dengan Allah. Ada perbincangan yang lebih dalam di dalam itu. Jadi kenapa nak ke syurga? Dan kita tak layak untuk ke syurga. Kita tak layak untuk ke syurga kerana syurga itu milik Allah. Melainkan Allah yang layakkan kita untuk ke syurga, ya. Baik, maka di sini Baik, maka di sini jelas, kita ulang kaji, jelas maknanya apabila kita menuju ke syurga, kan, ibadat kita tu ke syurga kerana menyahut panggilan Allah. Sama seperti, jadi jawapannya dah jelas, ya. Kalau ditanya kenapa nak syurga, bukan beribadat untuk syurga, beribadat untuk Allah. Benar surah An-Najahiyah, asal usul kita. Yang kedua adalah asal usul kita, kita beribadat untuk Allah, bukan untuk syurga. Ingat, untuk ini pada Allah je, lillah. Tapi syurga itu panggilan. Jadi kita kena jelas. Jadi jangan lepas ni kita keliru lagi, takut-takut nak sebut syurga ni, takut-takut. Bila kita sebut syurga dah, Allah, aku ni dah baik ke, dah confirm syurga ke? Bukan soal confirm syurga. Syurga itu adalah sebagai destinasi ataupun sebagai tempat untuk Allah jumpa kita. Jadi meeting point, tempat perjumpaan. Jadi memang untuk Allah di syurga. Jadi jawapannya adalah beribadat untuk Allah, bukan untuk syurga. Tetapi kenapa kena ke syurga, ustaz? Kerana menyahut panggilan Allah. Ini nampak mudah, kadang-kadang orang pun keliru juga, kan, kalau kita tidak perjelaskan. Untuk syurga, kena pula nanti ada yang cuba nak bagi falsafah beribadah untuk Allah. Ini untuk syurga ni syirik katanya. Tak pasal-pasal untuk syurga tu syirik. Petang pagi-pagi ini kita akan mendalami nanti tentang bagaimana pemahaman ataupun rumus tauhid dalam kehidupan. Kita sambung kejap lagi. Baik, sementara itu kita murajaah dulu. Baik, syurga itu menyahut panggilan. Sama juga kalau kita pergi ke Mekah. Kenapa kena pergi Mekah? Kenapa? Kita beribadah untuk Kaabah, untuk Mekah? Tidak. Tapi menyahut panggilan Allah. Menyahut panggilan Allah. Nampak? Dia menyahut panggilan itu main point. Sebab apa? Dalam kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamdak wan ni'matak lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, aku menyahut panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik. Nampak? Menyahut panggilan la syarikalah. La syarikalah. Bukan pergi sana sebab dipanggil oleh ejen travel ke, bukan sebab kita ada duit ke, bukan sebab kita ada kota ke, tapi sebab Allah panggil. Wah, ima ada orang yang tak ada duit boleh pergi. Banyak kes yang kita boleh nampak, kan. Ada orang yang tiada kekuatan, tiada keupayaan, boleh pergi. Maka lagi sekali dipanggil. Ini kena clear, ya sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab Iblis yang akan meragukan jalan syurga. Dia tidak akan meragukan kita menuju pada Allah. Dia tak akan meragukan kita. Sebab dia tahu hidup ni, amalan, semua akan pergi kepada Allah. Tapi apabila semua orang boleh bercakap, ya, semua boleh bercakap untuk Allah, tetapi jalannya ke neraka. Dia punya analoginya begini, metaforanya begini, ataupun
tamsilnya begini ataupun kiasnya begini. Tu banyak semua keluar tu. Analogi, metafora, tamsil. Sebut, bila kata sebut, nak pergi mana ni? Saya nak pergi Kuala Lumpur. Tahu dah. Saya nak pergi ke Kuala Lumpur. Tapi bila dia start enjin kereta, dia pergi ke Perak. Dia pergi ke Perak. Jalan dia tu pergi ke Perak. Tapi mulut kata saya ni nak pergi Kuala Lumpur ni. Orang pun cakap, ke sana ikut highway tu nak pergi masuk utara selatan, nak pergi ke Ipoh sana, ke Perak, KL ke sana, tuan. Tak, saya nak pergi ke Kuala Lumpur. Siap marah-marah lagi. Maka orang yang mendengarnya, orang akan cakap, dia ni gila gamaknya. Gamaknya gila ini. Maka dalam kita menyebut, kita nak pergi kepada Allah, kita nak menuju kepada Allah, semua sebut pada Allah, semua. Malah orang musyrik pun akan mengatakan pada Allah. Semua akan boleh jadikan Allah ni sebutan di bibir. Semua. Orang musyrik boleh, orang murtad boleh, semua. Semua boleh gunakan nama Allah ni mengikut apanya agenda dia. Kalau kita boleh rujuk dalam surah Al-Fatir ayat 5. Surah Al-Fatir ayat 5. Cuba copy paste. Surah Al-Fatir ayat 5 yang bermaksud Allah suruh berhati-hati dengan dunia ni. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Maksudnya dengan jalan yang kamu tidak pasti. Hati-hati dengan tipu daya jalan kat dunia ni. Dan hati-hati dengan syaitan yang pandai menipu tentang aku. Allah. Hati-hati dengan syaitan yang pandai menipu tentang Allah. Dan syaitan, iblis, dia akan menipu kita lagi sekali. Ini tak apa, yang penting jalan, mana-mana jalan sampai, mana-mana jalan sampai. Pernah tidak? Pernah dengar tidak? Mana-mana jalan sampai tidak? Semua jalan boleh menuju pada Allah. Tidak, tidak penuntun selanjutnya Muhammad Allah SWT. Memang untuk menuju pada Allah seluas langit dan bumi. Tetapi jalan itu pastikan jalan yang Allah telah tentukan. Jalan-jalan penyucian nanti, jalan-jalan yang Allah redai, jalan-jalan kebaikan. Menuju pada Allah tidak boleh jalan-jalan kemaksiatan, tak boleh. Apatah lagi jalan kesyirikan. Tidak jumpa. Clear. Jadi maknanya kalau kita lihat mulut semua kata saya nak jadi definisi ni, terminologi ni kita boleh sebut. Kita boleh sebut. Saya nak untuk Allah. Saya nak buat untuk Allah. Saya nak jadi isteri soleha. Saya nak berubah. Saya nak itu untuk Allah, Ustaz. Untuk Allah, untuk Allah. Semua orang boleh menjadikan dia sebagai satu agenda. Tapi jalan dia tidak menuju ke syurga. Menuju ke neraka. Ahli nar. Nampak tidak? Nampak itu surah Al-Fatir ini. Janganlah sampai syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah. Lalu kamu lalai dan menderhaka. Nampak? Tertipu dengan kemurahan Allah. Tertipu balik. Ya Allah boleh terima. Mana-mana jalan boleh sampai. Yang penting untuk Allah. Nampak? Jadi bila kata sebut untuk Allah tetapi pelaksanaannya ataupun matlamat tidak menghalalkan cara. Apa cara? Tidak matlamat. Begitulah. Matlamatnya untuk Allah tapi tidak menghalalkan cara. Jadi sebenarnya matlamat ni yang sepatutnya menentukan cara. Kalau matlamatnya itu menuju ke syurga, mesti jalan-jalannya itu adalah jalan-jalan yang mengikut kehendak Allah Ta'ala dan mengikut kehendak spek ahli syurga. Mesti kena ikut. Sebab tu saya kaitkan back to fitrah. Back to fitrah. Bila kata jalan Muhammad itu adalah jalan kebenaran, maka berbalik kepada apa yang Nabi Muhammad SAW bawa. Dan ramai juga begitu mana ketika boleh sebut semua untuk Allah, begitu juga semua boleh sebut untuk Muhammad SAW. Terminologi ini boleh dipakai mana-mana. Siapa-siapa boleh pakai. Siapa-siapa boleh claim. Saya buat baik, siapa-siapa boleh. Tapi Allah kata yang akan menentukan itu adalah apa yang ada dalam hatimu dan apa yang kamu laksanakan. Bukan apa yang berada di bibirmu. Bukan bibir yang akan menentukan kita ni sampai ke mana. Tetapi niat. Itu niat, tujuan kita dan amal. Niat akan mendapatkan menunjukkan amal.
Dan Nabi kata mafhum hadis, inna a'malu binniyat wa inna malikuri imri ma nawa. Kamu akan dapat apa yang kamu niat. Jadi nampak? Jadi maknanya kita nak perhalusi. Bab iman ni bukan bab teori, bab falsafah. Saya dah sentuh dah sebelum ini. Dia adalah bab praktikal yang perlu diperhalusi dan diperjelaskan, dibentangkan menjadi satu blueprint, action plan. Macam mana orang boleh buat action plan tentang dunia yang tak pasti tu? Macam-macam teknikal dunia dia buat. Tapi bab akhirat kita tak ada blueprint. Kita tak ada satu kajian terperinci yang benar-benar sesuai dengan kehidupan kita. Hari ini kita mahu meletakkan kembali susun atur yang benar-benar mengikut kepada perancangan yang rapi untuk ke syurga, yang mana itu menyahut panggilan Allah. Sebab itu kita betulkan satu persatu kemungkinan. Kita dah buat dah, amalan semua dah buat, dengan ceramah sana sini dah, ikut kuliah sana sini dah, alhamdulillah. Petik saja online tu siapa cakap, siapa-siapa semua ada dah, alhamdulillah. Ini ilmu sekarang semua di hujung jari dah sekarang ni, boleh pilih-pilih dah sekarang ni. Nak pula zaman online ni boleh next begitu je. Maknanya tengok siapa boleh, hak yang paling power, paling ranking, paling tinggi, macam-macam jenis kita boleh ikut. Follower berjuta-juta pun ada, boleh ikut. Tapi soalannya adalah bila kita tanya pada diri kita sendiri personally, apabila kita mengikut suatu perkara itu, adakah kita sudah jelas perancangan untuk kita persiapan kita menuju Allah? Nampak? Inilah dia yang perlu kita perhalusi. Sebab tu kita jawab balik, road to jannah, orang menuju. Kenapa? Sebab menyahut panggilan Allah. Khair. Jadi sedang penonton sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kata menuju pada Allah, menyahut panggilan, clear. Jadi semuanya adalah menyahut panggilan Allah, menyahut suruhan Allah. Kenapa ni buat untuk pahala? Allah suruh. Gunakan. Mana ayat untuk Allah tu kita dah clear. Untuk Allah, bukan untuk pahala dah. Habis ni ada aim untuk pahala, Allah suruh. Allah suruh. Jadi ini suruhan Allah. Ke syurga, Allah suruh. Jadi ini memang suruhan Allah. Selagi mana ia dalam suruhan Allah, maka jangan mengabaikan suruhan itu. Itu suruhan. Maka semalam kita dah sentuh tentang bagaimana perkara yang menghalang kita. Kita dah belajar bila kata nak menuju ke jalan ke syurga, maka kita pun dah sentuh. Maknanya kita mesti melalui jalan penyucian. Sebab apa penyucian, Ustaz? Kerana kita berada di dunia. Bila kata di dunia, kalau kata di dunia, dunia ni tempat apa? Tempat hukuman. Kita dah rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Al-Baqarah ayat 35, ayat 36. Kerana Nabi Adam AS diturunkan ke bumi sebagai tanda Allah Ta'ala untuk memberikan pengajaran, maka bumi bukan tempat balasan, bumi bukan tempat ganjaran, bumi itu tempat hukuman. Malah dinukilkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dalam satu surat kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Kita pernah sentuh tajuk ini, yang mana beliau mengatakan bahawa dunia ini tempat Adam diturunkan sebagai hukuman. Nampak? Imam Hasan Al-Basri kata, dan dunia ini tempat kecelaan, bukan tempat tinggal. Maka di sini kita kena jelas, maka barulah kita boleh rasakan dunia ibarat penjara bagi orang mukmin. Penjara bukan penjara yang merosakkan, tapi penjara yang menyebabkan kita semakin kuat untuk beramal kepada Allah. Sebab bila kata dunia itu tempat hukuman, dunia itu tempat kecelaan, bukan tempat tinggal, maka memang kita kena sucikan daripada dunia.
Jadi apakah yang menghalang kita untuk balik jumpa Allah SWT? Nanti dunia tak bawa balik. Malah siapa beramal untuk dunia, Allah tak terima amalan dia. Tak terima. Untuk dunia, hancur amalan, habis. Ini yang kena clear. Apa itu dunia? Dunia itu segala perkara yang kita dambakan, yang kita lihat depan mata kepala kita. Untuk suami, untuk isteri, untuk anak, untuk duit, untuk benda. Bawa balik. Macam mana tak bawa balik dunia? Tak boleh, tak diterima. Apa yang bawa balik apa Ustaz? Allah. Hanya untuk Allah, untuk dunia tak terima. Jadi jangan kita berpenat-penat beribadat, akhirnya dunia. Jadi caranya bagaimana? Itulah cara jalan penyucian, cuci daripada dosa. Dosa dunia ni boleh mengundang kepada dosa kalau kita biarkan dunia dengan dunia. Dunia dengan dunia, dunia dengan sifat dunia itu akan mengundang dosa. Maka kata Nabi SAW mafhum hadis, ad-dunya ra'sul khati'ah. Dunia kepala bagi kejahatan. Kepala dia. Kepala, bila kata kepala, ingat agendanya. Maka kita terjemahkan lagi apa yang dinamakan keduniaan. Apakah keduniaan itu? Itu kita telah sentuh semalam. Kita buat murajaah. Kita ikut jalan ini baik-baik, insya-Allah. Kita tak nak sekadar baca teori saja. Mudah-mudahan kita faham. Allah beri kita kefahaman. Maka dunia ini, untuk kaya tu kaya apa? Puan Suzi ni kena tengok balik ni kuliah saya ni. Memanglah untuk kaya tu Allah. Yang tak boleh ni contoh beramal untuk harta. Untuk harta tak boleh. Untuk kaya tu memang untuk Allah. Kaya tu kenal dulu. Ni kita kena kenal tu. Jadi kena faham lah. Sebab tu kena ikut perjalanan ni, macam nak ubah, buang dunia ke? Kena ikut perbahasan ni baik-baik. Kalau kita dah terperangkap dekat dunia ni, maka jangan biarkan dunia dengan dunianya. Maka kita di sinilah datangnya iman. Datangnya iman. Jadi kata iman mengajar kita untuk melihat akhirat. Melihat akhirat. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihat. Nampak? Dunia kita tak boleh biarkan dengan dunia. Sebab dunia akan membawa kepada dosa. Kalau dibiarkan berdosa. Dunia, harta. Harta saja. Untuk apa harta? Untuk apa? Kalau tak boleh jawab, akan dikenakan oleh Allah. Saya nak bawa balik jumpa Allah dengan harta yang banyak. Allah tak tengok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok rupa dan harta. Harta banyak Allah tak tengok. Rupa cantik Allah tak tengok. Untuk apa? Mengejar kecantikan rupa. Untuk apa? Mengejar kumpul harta. Untuk apa? Malah disegah, boleh ditegah oleh Allah. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Nampak? Clear. Maka melihat akhirat, melihat dunia dengan akhirat, kita sentuh mengakhiratkan dunia. Betul Puan Fazilah. Maka bila kata mengakhiratkan dunia, jadi maknanya kita nak bagi tahu fitrah kita bukan untuk dunia. Ini kena faham. Fitrah, back to fitrah. Mana kita bukan untuk dunia, kita untuk Allah. Bila kata kita untuk Allah bukan untuk dunia, maka kita kena spekkan diri kita yang mana jangan kita terlibat ataupun terjerumus dengan permainan dunia. Yang mana apa permainan dunia? Pujian. Semalam kita sentuh dunia ini kita boleh nisbahkan sebagai pujian. Pujian. Beramal untuk Allah. Beramal untuk Allah, dia bukan untuk pahala, untuk Allah. Pahala itu ganjaran. Beramal itu untuk Allah, kita dah jawab tadi. Pergi Mekah untuk Allah, menyahut panggilan. Pahala itu suruhan. Allah suruh buat pahala. Bukan kita untuk pahala, Allah suruh buat. Jadi pahala itu suruhan. Untuk Allah, pahala, ganjaran dan suruhan. Bukan tujuan. Itu kita ambil. Siapa yang buat baik dapat pahala. Itu kan suruhan dan ganjaran. Allah suruh buat baik dapat pahala. Baik.
Jadi maknanya di sini kalau kita lihat, bila kata kita dah faham, kita dah tahu, kita dah faham dengan hati. Di hati ni dah faham ni. Sebelum saya sambung perbincangan lagi, macam mana nak jaga hati? Hati ni terjaga bila dia faham. Jadi bina kefahaman. Bina kefahaman. Bila dah faham, dia jagalah nanti. Yang jadi isunya tak faham bahasa, tak faham-faham, tak nak faham. Bukan tak faham-faham, tak nak faham. Dia masih lagi nampak akan kenikmatan dunia itu, dia tertipu lagi, dia tak nak faham. Contoh saya bagi tahu kat sini, air klorok. Siapa nak minum sekejap lagi buka nanti minum klorok satu cawan. Tak ada siapa pun nak minum klorok. Macam mana Ustaz nak istiqomah daripada kita tak minum klorok? Macam mana kita nak istiqomah tak nak minum klorok? Fahamkan klorok itu kan benda racun, benda yang chemical, kalau minum terburai perut. Tak payahlah saya ni berbelah bagilah Ustaz nak minum klorok ni, sebab airnya jernih sama macam air mineral. Jadi kadang-kadang saya teringin nak minum klorok. Saya letak ais, saya bancuh klorok jadi teh tarik klorok. Orang akan faham apabila difahamkan dan diperjelaskan. Diperjelaskan bahawa benda itu apa, tanpa perlu kita test dulu. Bila kata dunia itu ibarat klorok, racun, siapa yang bagi tahu? Allah, Nabi, ulama. Jadi kita masih lagi nak cuba-cuba mengambil dunia dengan dunia. Silakan, terburai perut, jangan main-main. Itu dia. Sebab itu kita meletakkan kefahaman itu menjadi keutamaan. Faham, mencari kefahaman dengan apa? Dengan kebenaran. Kefahaman hanya akan dapat dengan jalan kebenaran. Kefahaman hanya akan dapat dengan jalan kebenaran. Baik, maka semalam kita dah sentuh bagaimana kita memahamkan bahawa dunia ini darul pujian, tempat pujian. Maka pujian ini, bahayanya pujian. Dalam ni syarah ulama menetapkan pujian ni macam cabang lah. Yang mana pujian yang dimasukkan di sini adalah yang membawa kepada saat pada ada yang minum klorok, maknanya dah berat benar lah tu. Sebab apa? Dah hilang arah kan? Dah hilang arah, sebab tu suruh minum klorok. Siapa suruh? Lain kali jangan minum klorok, minum yang apa lagi, breeze ke, deterjen ke, bancuh lah sikit teh tarik klorok. Nampak? Sebab apa jadi begitu? Sebab apa boleh minum klorok? Patutnya tak minum kerana dah hilang kewarasan. Hilang. Jadi bila kata kita tidak mampu membezakan hak dan batil, maksudnya kita dah hilang kewarasan lah. Benda yang paling basic yang berbentuk syariat pun kita tak boleh bezakan. Pisau ke, ini pisau ke apa ni, tak nak lihat. Dia dah tak boleh beza dah. Konflik dah tu. Maka di sini cabut kepala dunia itu, yakni cabut pujian. Cabut apa kepala dia, cabut pujian. Maka kita rujuk kembali perbahasan kita semalam, iaitu yang mana Nabi SAW bersabda daripada Muhammad bin Labib. Rasulullah SAW bersabda, akhwafa ma akhafu alaikum syirk al-asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qal ar-riya. Baik, di sini kalau kita lihat, yang bermaksud sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan terhadap kamu atau terhadap kalian adalah syirik kecil. Bila kata syirik kecil, maka sahabat tanya, ma huwa syirkul asghar? Maka sahabat bertanya, syirik kecil, apakah syirik itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, iaitu riya. Jadi pujian itu boleh dikaitkan dengan riya. Riwayat Imam Ahmad Al-Baihaqi dan Tabrani. Ya. Jadi sekarang ini nak bagi tahunya. Jadi nak bagi tahunya
yang membawa kita kepada pujian itu adalah syirik. Syirik. Tapi dipanggil riak. Riak ini adalah syirik kecil. Jadi dosa yang kita nak bersihkan itu, yang utama dan yang kita nak berikan tumpuan itu adalah syirik. Baik. Maka di sini punca-punca syirik. Nah, kita belajar. Ulama mensyarahkan dalam, saya mengambil rujukan pada wasiat, pada kitab Wasiat Luqmanul Hakim. Jadi syirik ini apa maksud syirik? Apa maksud riak? Riak itu nyanyi untuk pujian, buat untuk selain Allah tadi. Contoh riak. Riak ini dia simple ya. Dia kecil untuk manusia. Riak dah tu. Untuk pujian. Macam kata Nur KJ tadi. Dia nak cinta untuk manusia, baik untuk suami, untuk pasangan, untuk anak, untuk banyak hari ini kita buat riak itu. Berapa ramai hari ini perkara yang membabukkan itu haram walaupun sedikit. Baik, maka kalau kita lihat hari ini, kalau kita tengok perkara-perkara yang membawa kita untuk manusia, riak ni maknanya untuk makhluk, buat untuk makhluk. Banyak hari ini kita jadikan asbab, kita menyekutukan Allah tanpa sedar. Ni maknanya pada sama kita, ya untuk Allah tapi pada sama anaklah menjadi dorongan saya. Ya untuk Allah tapi pada sama keadaanlah menjadi dorongan saya. Ya untuk Allah tapi pada sama suamilah menjadi dorongan saya. Ya untuk Allah pada sama isterilah menjadi dorongan saya. Pada masa yang sama ada dipanggil X factor, faktor lain yang dia buat itu. Apa yang mendorong dia buat? Adakah dia benar-benar terdorong dengan keimanan atau masih ada jalan-jalan kebendaan mengikut dia rapat? Yang ini kita bimbang. Kahwin tu utamalah dalam rumah tangga lah, bab perkahwinan ni, ya Rabbi, ya Rabbi. Sebut mulut untuk Allah, mulut je untuk Allah, tapi dalam hati untuk makhluk. Untuk makhluk. Ujub ni rasa bagus. Ni nanti saya tekankan satu-satu jenis-jenis penyakit hati itu insya-Allah. Sekarang kita cerita yang benda yang paling Nabi risau dulu. Kita susun mengikut jalan yang ada dia punya sandaran yang kita susun. Kalau kita risau benda yang Nabi paling risau, insya-Allah Allah akan jaga kita. Jadi Nabi cukup kata, aku amat takut. Nabi katakan, aku paling takut akan umatku tentang syirik kecil. Maknanya syirik ini, inna syirka la zulmun azim. Maka sekarang ini syirik itu membawa kepada kezaliman. Dosa yang mula-mula ataupun yang kita diajar ni untuk berdoa itu dosa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Nampak tidak? Jadi bila kata kita melihat bila meletakkan diri pada tempat yang salah, maka kita zalim. Kita zalim. Bila kata baik tak payah kahwin tu, kalau sebut dengan iman tak apa, kalau kata menyampah dah putus asa, neraka tempatnya. Kita sendiri yang jahil dengan hidup kita, kita nak kecewa dengan dunia. Siapa suruh? Kita sendiri yang jahil, yang kecewa, dan Allah ajar. Allah ajar pegang dunia macam mana, kahwin untuk apa. Allah ajar. Kita yang bahasa mudah kurang ajar, kurang mahu diajar. Kita ni kurang mahu diajar sehingga menjadi kurang ajar. Kita ingat kita sudah terpelajar. Kita ingat kita sudah mengucap, sudah terpelajar. Kita ingat kita sudah ada Islam, kita sudah terpelajar. Rupa-rupanya kurang ajar dia tu. Kurang ajar dia. Akhirnya memang jadi orang yang kurang ajar. Dengan suami kurang ajar, dengan isteri kurang ajar, dengan anak, dengan mak kurang ajar, dengan guru kurang ajar. Yang lebih parah dengan Allah, kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Sedangkan dunia ni dah ada aturan dia. Belajar sebab tu belajar melalui apa yang disuruh, apa yang dilarang. Dalam road to jannah ni, road to jannah, back to fitrah, saya menyusun kembali silibus ini daripada kajian hakikat kehidupan juga dan rujukan kitab-kitab yang muktabar ni. Kita nak susun balik. Kita tak mau lagi belajar daripada kekecewaan, kegagalan. Belajar sebenarnya daripada suruhan dan belajar daripada larangan. Bila dah kita belajar pada suruhan, bila kata larangan, habis betul. Jadi begitu cara dia.
Bila kata manusia itu kurang diajar, dia akan jadi kurang ajar. Memang cakap pun kena fikir, sebab lisan ini akan menentukan kita ini kurang ajar dengan manusia ke, kurang ajar dengan guru ke, kurang ajar. Kita bila hati kita ini ada dunia, perkataan kita ini akan keluar perkataan kesat. Lisan kita akan keluar benda-benda yang kotor. Sebab dunia ini sifatnya apa? Jijik kan? Nah, itu dia. Jadi makanya di sini kita kena faham, dah diajar, dah disuruh tengok Al-Quran. Suruh kan kita duk baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu mesti berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita enggak mau, pura-pura mau dengar, tidak mau dengar, sibuk dengan urusan manusia. Akhirnya Allah bagi pengalaman perit dan pahit untuk kita belajar daripada pengalaman. Itu orang kata belajar daripada pengalaman. Pengalaman tu sebenarnya bukan belajar pada pengalaman. Belajar dari kebenaran, belajar dari suruhan. Belajar dari kebenaran, belajar pada suruhan, belajar dari larangan. Baik, sekarang ini kita belajar apa larangan Allah, apa larangan Nabi SAW. Kita belajar betul-betul, insya-Allah. Allah bantu kita, insya-Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka larangan, bermulanya perintah ni perintah larangan. Cuba kita kaji, semalam kita dah sentuh. Nabi Adam AS dimulakan dengan perintah larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Larangan. Tapi sebelum tu memang disuruh, wa qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ni banyak lagi yang halal, yang banyak-banyak ni makanlah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Satu benda ni jangan dekat. Maka di sini dikaitkan bagi kita, jangan buat benda larangan walaupun nikmat banyak ni. Nikmat dunia ni sebenarnya, dunia itu kurniaan Allah. Tapi bila kita bawa dia untuk dunia, dia akan jadi azab. Dia akan jadi benda yang merosakkan. Jadi bila kata kita belajar dunia dengan larangan, sekarang ni belajar dunia dengan larangan. Larangan apa? Larangan untuk dipuji. Kerana pujian ini berkait rapat dengan riak. Pujian berkait rapat dengan riak. Nak dipuji itu riak, nak dipuji. Tapi kita tak tahu dia tu nak dipuji ke tidak. Sebab riak itu sifat ataupun penyakit dalam, kita tak tahu. Sebab tu semalam saya sentuh, kita boleh, semua orang boleh buat baik. Semua orang mampu buat baik. Tetapi yang susah adalah berlaku benar di dalam kebaikan. Berbuat benar di dalam kebaikan. Yang itu susah. Kita tak boleh menghukum kebaikan seseorang, sebab kebaikan itu Allah yang akan hukum. Perbuatan pun kita yang jelas syarak, ya kita boleh kata salah. Tapi kalau perbuatan hati, kita tak boleh hukum, sebab hati ni kerja Allah. Baik, cuma yang jadi isunya sekarang adalah berlaku benar dalam kebaikan. Tu susah. Kerana apa? Ada orang berlaku batil. Sebab tu bila kita letak pada diri kita untuk kita belajar, apa ciri nak buat baik? Ciri buat baik ini, pastikan kita berada dalam kebenaran ketika buat baik. Kita mesti mula dengan jalan kebenaran. Jalan kebenaran ini adalah jangan mencari pujian, atau jangan takut tidak dipuji ataupun marah bila dikeji. Kita berbuat baik, tiba orang keji. Mana dah tahu orang kawan-kawan kita perli kita dah berhijrah ni kan, kawan-kawan perli kita, amboi ustazah dah sekarang, amboi bernikah dia, amboi sebut nama Allah dah dia dulu. Nampak? Orang perli kita. Kita buat baik, orang perli. Jangan takut dengan kejian. Kerana kebaikan bukan kita. Biarlah dia keji kita. Untuk apa kita pertahankan itu? Kerana itu pun kenyataan kita. Kenyataan, terimalah memang kita ini dari Aiman ni yang hina. Ambul ustaz, pura-pura baik, pakai serban, pura-pura baik, berjanggut panjang tu, bukan baik betul pun ustaz tu. Terima je katanya. Yelah, betul lah tu. Sebab bukan dia yang nak menentukan kebaikan kita. Kita kena buktikan dengan Allah, bukan dengan orang. Kalau kita buktikan dengan orang, aku baik tau, habis balik awal dengan kita balik awal sekali. Aku baik tau, kau tak tahu apa yang aku buat. Tu syaitan tu saja nak cucuk kita. Kau tak tahu apa aku dah buat. Aku selama hari ni khatam Quran tau,
selama hari ni aku tahajud tau. Kau tak tahu aku dah berubah setahap mana. Dia cerita pula amalan yang Allah dah sembunyikan. Elok-elok orang tak tahu amalan tu terkeluar. Satu-satu terkeluar. Satu-satu terkeluar. Jadi maknanya Allah. Jadi hati-hati, sebab itu riak ini akan menyebabkan amalan kita hancur, hangus. Pujian, riak mungkin kita kata tak faham lah riak. Puji faham tidak puji? Faham. Berbuat benar dalam melakukan kebaikan, kita nak sangat dipuji, dia kuat sangat sifat nak dipuji tu. Lagi-lagi pula orang yang Allah beri kelebihan ilmu, bukan lebih pun, kelebihan. Allah lebihkan ilmu sikit, Allah lebihkan muka okey sikit, Allah lebihkan suami handsome sikit daripada orang lain, orang lebihkan kita ni ada lebih sikit daripada orang lain. Mula nak dipuji lah tu. Anak kita lebih sikit pada anak orang lain, ada lebih sikit. Allah kata dalam surah Al-Hadid ayat 20, dunia ni tempat bermegah-megah. Syaitan cucuk kita untuk keluarkan amalan yang dah kita simpan, pump terkeluar, hancur amalan. Syaitan punya kerja. Senang dia nak buat kerja. Sebab itu bila kata orang peli kita, kebaikan itu hak Allah. Pakai tudung suruhan Allah, silat-silat kalau tak pakai kita derhaka pada Allah. Jadi kalau kita melihat kembali, menukar arus. Jadi kalau misal kata Nabi takut tentang syirik, jadi kita kena perdalamkan tentang syirik. Maka di sini kata ulama, berkata perbuatan pujian ni ataupun syirik ini, nakkan pujian ni, riak, kita cerita syirik paling kecil ni, yakni kerana pertama ada 3 sebab. Kerana di sini ulama meletakkan perbahasan ni 3 sebab. Yang pertama, sebab jahil. Baik, merupakan punca utama perbuatan syirik, perbuatan zalim ni adalah kerana jahil. Sebab itu sewaktu zaman jahiliah, hidup suasana itu masyarakat lebih cenderung berbuat syirik, sembah berhala. Bukan syirik kecil dah, syirik akbar terus. Sembah berhala, pengalaman buat amalan-amalan khurafat. Jadi antara tanda wujudnya syirik dalam masyarakat akan wujudnya tukang-tukang dukun, tukang tilik, tukang sihir. Dan menjadi rujukan utamanya adalah melibatkan tentang perkara-perkara khurafat. Jadi yang pertama ini kerana kejahilan tentang diri, tentang ketuhanan. Bahawa nanti kita dah masuk nanti pengajiannya, rumus tauhid itu. Baik, sekarang ni mengajak kebaikan tu terpulang, terserah. Saya ceritakan, nak buat baik terserah, nak bagi tahu ke, nak ceritalah seumum satu dunia ke, silakan. Tapi ingat, hati ni kena jaga. Kalau kata niat tu tak nak riak, tak nak riak lah, sebab ini hati dengan Allah. Riak ni dengan Allah. Bukan tak payah bagi tahu orang, saya tak riak tau. Tak payah bagi tahu orang, Allah tahu. Kalau bagi tahu orang pun, kalau 1 juta orang kita kata kita tak riak, 1 juta orang bagi tahu kita tak riak, tapi Allah kata kita riak, habislah. Jadi masuk riak ni nakkan pujian. Riak sama dengan pujian. Tulis kat situ. Kalau tak nak pujian, kejut orang tahajud tak nak pujian, nah silakanlah, buat je lah. Masalahnya kita sekarang cepat sangat nakkan pujian. Bila dah boleh kejut sikit orang tahajud, kita terasa terasa diri kita, kalau aku tak kejut, tak bangun dia ni. Kalau aku tak kejut, cepat perasan. Macam ada tadi tanya Puan Azia, apa beza perasaan dengan rasa? Perasaan ni nampak diri, rasa nampak Allah. Perasaan ni dia nampak diri dia. Perasaan ni dia banyak membawa kepada kebendaan, keduniaan, perasaan. Jadi bila buat sesuatu amalan dia dengan perasaan, maka dia akan minta dipuji. Sebab tu buat kebaikan dengan iman. Kejut orang bangun tahajud dengan iman. Allah gerakkan aku ni, mengejutkan dia ni kerana Allah, bukan kerana aku. Bangun. Kalau orang tu marah-marah dia pun, apa kejut-kejut tahajud ni, ataupun orang tu tak terima kasih pun, kita tak terasa hati. Ini kadang-kadang kita terasa, kita pula ada involve dalam mengajak. Kita lah yang menyebabkan orang tu boleh buat baik. Kalau tak kerana aku kejut dia tahajud, maka dia ni tak bangun tau, kata. Nampak? Jadi maknanya buat kebaikan itu dengan Allah lah. Nak ajuk orang ke, nak buat mikrofon ke, bangun. Tapi kena baling orang, jangan marah lah.
Janganlah marah, memang dia benda amalan yang privacy. Bila privacy, buat cara privacy lah, bukan amalan secara syiar. Amalan syiar tu lain, macam solat awal waktu jemaah tu syiar. Sama tuan, surah An-Najahiyah admin sama. Jadi maknanya like itu terpulang. Dia niat ni, perkara riak ni terletak balik pada keadaan kadar dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia sekarang ini dengan like itu menjadikan dia kuat untuk jadi kita nak like ke tidak like ke, maksudnya perbahasan tentang riak ni ikhlas ni. Lawan pada riak tu apa? Ikhlas. Ikhlas tu apa? Ada atau tiada sama je. Ulama syarah begitu. Ada atau tiada sama je. Ada like atau tiada like sama. Jadi tapi cuma ianya proses. Ianya proses. Bila kata proses, jadi kena faham. Jangan ada satu campur tangan dalam kebaikan tu sebab aku. Baik itu sebab Allah. Kita ni disuruh berbuat baik. Bila kata kita buat kat like kat Facebook orang like, aku disuruh menyampaikan kebaikan dan Allah suruh orang lain like aku punya, alhamdulillah. Okeylah. Ni sebab kata-kata aku ni orang suka ni. Sebab aku ni ni mana ananiah, berbalik kepada ana ni ya. Okey, baik, berbalik kepada perbahasan riak tadi. Riak tadi adalah untuk orang lain menyatakan, mengambil pujian. Tapi kalau selagi mana kita sendiri faham tidak mencari pujian, kita terlepas daripada penyakit itu. Okey. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Taala. Jadi maknanya, kalau kita lihat kembali jalan-jalan perbahasan ini, lawannya itu kembali kepada ikhlas. Ikhlas nanti kita akan masuk pula jalan mana tadi rumus tauhid dalam kehidupan ini. Cuma yang pertama tadi menyebabkan kita syirik itu, kata ulama perbahasan ini, ada pertama kerana jahil. Jahil membina jahil. Jahil dalam membezakan hak dan batil. Kata tak ada ilmu lah. Ilmu tidak didasari dengan ilmu. Sebab itu dalam Talbis Iblis karangan Imam Ibn Qayyim Jauzi rahimahullah ta'ala meletakkan antara belitan iblis yang pertama itu adalah membuat kita tidak mahu menuntut ilmu. Rasa lemah dengan menuntut ilmu, ataupun memilih-milih ilmu, tak suka dengan terutama ilmu tentang Allah. Dia tak suka. Bila kata semuanya kerana Allah, ingat bukan sekadar semuanya kerana Allah mulut, tapi perbuatannya. Maknanya bila kata semuanya kerana Allah, actionnya apa? Actionnya apa kerana Allah tu? Maksudnya actionnya, aku tidak hiraukan sama ada orang terima kasih ke aku atau tidak. Kita tidak menghiraukan manusia dah dari sudut dia memerhati kita. Hilang dah perhatian kita pada makhluk. Tu perasaan tasawufnya. Hilang perhatian kita pada makhluk, kita memerhatikan Allah perhati kita. Kita nak menunjuk pada Allah, nak menunjuk ni tunjuk, ya Allah aku buat amalan ni untuk engkau. Aku kejut dia kawan ni untuk engkau. Orang bangun, aku kejut, aku suruh kejut anak aku sujud, aku buat ya Allah, aku buat untuk engkau ya Allah. Maknanya actionnya adalah tidak lagi bergaduh lah, lagi clear lah, ada tidak bergaduh. Hati tu dia tak ada istilah tak puas hati dah. Tu perbahasan kehidupan pula tu. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, jadi yang kedua lemah iman. Yang kedua lemah iman. Ni saya tengah susun perbincangan ni, follow je. Memang kita dengar cerita tentang riak ni. Baik. Jadi yang pertama tadi sebab tercetusnya perbuatan syirik ini. Syirik ini pertama tadi jahil, yang kedua lemah iman, da'ful iman dipanggil. Kenapa lemah iman ni boleh? Pertama jahil, bila jahil lemahlah iman dia. Lemah iman ni maknanya lemah keyakinan kepada Allah. Maksudnya ketakutan itu tidak wujud. Iman bermula dengan takut. Dia tidak takut Allah. Ketakutan kepada Allah itu tidak jelas. Dia banyak takut pada benda-benda lain. Ini kita akan syarah juga. Yang kedua, da'ful iman. Dan ini kalau kita tengok dalam perjalanan hidup kita selama hari ni, kita banyak ditakut-takutkan dengan perkara-perkara yang ke depan. Takut tentang rezeki, takut tak ada rezeki, takut tak ada kasih sayang. Ketakutan yang melemahkan iman. Hati-hati. Apa ciri orang lemah iman ni? Itu caranya takut kesedihan, dia akan jadi kemurungan yang teruk. Lemah iman ni Ustaz? Iya. Bila kata emosi menguasai, imannya akan lemah. Emosi sama juga. Bila gelak terlampau kuat, emosi gembira, beria-ria gelak, iman akan lemah.
Sebab iman bukan dengan gelak tawa. Iman bukan mencari pengaruh suka dia. Iman itu bukan bicara soal maharaja lawak megah. Bukan mencari ketawa riang, tidak. Dan iman juga bukan bercerita tentang kesedihan. Suruh orang nangis-nangis, sedih-sedih, tidak. Iman bicara ini soal kebenaran. Kalau menangis itu kerana dosa, nah itulah kebenaran. Bukan sebab saya bercakap, nangislah, ingatlah semua, sedarlah, saya cuba pengaruhi perasaan sidang penonton semua untuk nangis. Maka itu tidak genuine. Tangisan itu datang dengan iman. Jadi ketakutan itu, kata ulama di sini adalah takut pada Allah. Jadi iman itu bermula dengan ana akhafullah. Ketakutan kita bila kata ada ilmu, nanti kita ni bila ada ilmu sedikit sebanyak, dengan ilmu itu, dengan kefahaman itu akan mengalihkan ketakutan kita pada Allah. Maka bila kita takut pada Allah, kita tidak takut dipuji, tidak takut dikeji, tidak takut kalau tidak dipuji. Tidak takut. Nah, tidak takut kalau manusia tak iktiraf dia di jalan. Oh, ni aku buat baik ni. Seorang pun tak iktiraf aku. Jangan takut sidang penonton. Ini yang kita nak bangunkan. Dhaful iman. Yang kedua, dhaful iman. Dhaful iman. Ya. Bila kata dhaful iman, makanya di sini betul Tuan Jeffrey. Silap komen memang kena sas. Sebab kita melihat bagaimana kita nakkan ilmu itu dan kita nak faham bahawa bila kata berlakunya syirik itu dhaful iman. Dhaful iman, lemahnya iman ni. Yang kedua adalah lemah iman. Dan kenapa iman tu lemah? Kerana perasaan menguasai dia. Ingat, iman bukan permainan perasaan. Perasaan ini berbicara soal kebendaan. Saya ulang lagi sekali. Masih ada lagi yang suka nak membezakan, Ustaz, perasaan ni macam mana ya kedudukan perasaan. Baik, perasaan ini dikawal oleh iman. Iman yang kawal perasaan itu. Bukannya kata buang perasaan, tidak. Tapi kawal perasaan. Itu dipanggil perintah kawalan perasaan. PKP. Dan PKP kita ni, alhamdulillah, hikmah PKP ini, maka kita PKP lah sampai mati. Okey? Apa PKP sampai mati ni, Ustaz? Perintah kawalan perasaan. Selagi mana kita berusaha untuk kawal perasaan kita, tidak berlebih-lebihan dalam bersukaria, tidak berlebih-lebihan dalam bersedih duka, maka sekuat itulah iman akan lebih sharp. Iman akan lebih tajam nanti. Apabila dia tidak berlebih-lebihan suka, pasti suka di dunia. Kalau nak suka untuk syurga pun, dia boleh confirm syurga lagi. Nak suka macam mana tentang syurga. Kalau dia nak sedih tentang neraka, dan dia belum confirm ahli neraka. Peluangnya masih banyak. Jangan rasa istilah terlambat kalau kita ni pemburu taubat. InsyaAllah. Banyak kisah yang kita lihat bagaimana kisah dalam taubat. Ini pun jalan penyucian juga ni, kita akan cerita nanti. Jadi maknanya, jangan. Bila kata kita telah menjaga, dia ada rentetan cerita dia, tidak penonton sedang nyembah mata Allah SWT. Dia ada kronologi. Dan bila kata pujian, dia akan bermainkan dengan perasaan. Sedih, suka. Orang puji, suka. Orang keji, sedih. Alah, perasaan, Ustaz. Iyalah, perasaan itulah yang akan melemahkan iman nanti. Iya ke Ustaz, perasaan yang akan melemahkan iman? Iya. Orang yang berperasaan, dia tak akan nanti jadi kuat amalan. Tak ada, dia tiba-tiba dia sedih, silap hari bulan sedih-sedih, bunuh diri. Kan ada itu hari cerita saya terbaca tu, ada satu komen tu, kerana kemurungan yang teramat dahsyat, akhirnya terjun bangunan. Wa inna lillahi wa raji'un. Wa na'udzubillah min zalik. Memang perasaan ini, emosi ini, bukan bicara soal iman. Iman bicara soal kebenaran, soal syurga neraka, soal pahala, soal tauhid, soal tentang suruhan Allah, fikih. Itu iman. Perintah kawalan perasaan ini akan dilanjutkan sampai mati. Okey. Jadi dengan ini saya mengumumkan PKP akan diteruskan sehingga nyawa dicabut oleh badan sehingga bertemu dengan Allah SWT. PKP, perintah kawalan perasaan. Maka gitu. Jadi di sini kecenderungan. Sebab tu kita akan tengok jalan-jalan ke nafsu tadi. Jadi maknanya bulan Ramadan Al-Mubarak itu mencekang nafsu.
Apa bermula nafsu ni? Perut. Bila makan ini syahratut ta'am, jalan-jalan makan, jalan-jalan cari makan. Jadi mana makan ni pun jadi isu. Sebab tu baguslah Ramadan kali ini ada hikmahnya, kita tidak dibanjiri dengan pesta makanan. Tapi Ustaz, dalam online pun ada juga tu bazar online. Kuranglah sikit bazar online tu. Kalau tidak kita tu dia bazar ni, makan ni, pesta makanan ni, pada bulan yang mencegah bab makan, pada bulan tu juga jadi pesta makan. Bayangkan, syahratut ta'am kan, suka pada makan. Sekarang ni kan semua post makan, cerita bab makan. Ada pula buat page tentang makan tak jadi, masak tak jadi tu. Kalau Ustaz buat makan tak jadi tu, ibu-ibu suka-suka, Ustaz suka-suka. Dalam Islam, nak cerita bab dalam Islam, tak ada istilah suka-suka saja-saja. Walau payahnya Ustaz. Itulah penjara bagi orang mukmin. Itulah penjara bagi orang mukmin. Kalau suka-suka gelak, lara. Suka-suka. Alah, untuk suka-suka, happy-happy, kita kan ada perasaan happy-happy, ikutlah. Kalau kebanyakan surah Al-Naml, surah Al-An'am ayat 116, sekiranya kita banyak mengikut sangkaan manusia atas muka bumi ini, maka kita akan melihat kebanyakannya akan jauh daripada jalan Allah. Jadi makan ni menjadi isu, agenda besar. Gelak-gelak untuk apa? Suka-suka gelak, suka-suka. Dia tak ada istilah saja-saja. Dalam Islam tak ada istilah saja-saja. Ni kenapa ni beli ni? Saja-saja. Tak ada. Dia dosa atau pahala. Dia tak ada saja-saja. Tak ada istilah saja-saja. Tak ada istilah duduk saja. Mesti duduk ni untuk apa ni? Untuk rehat. Rehat sebab lepas ni nak ibadat. Ingat, dia tak ada saja-saja. Itu Islam. Jadi kita hiburan, kita mengejar saja-saja. Dia tak ada ingat, alah kosong nanti sedih. No. Orang beriman itu akan dihiburkan dengan amalan sebenarnya. Ayat surah Al-An'am surah 116 Tak ada saja-saja, tak ada cari benda-benda yang apa nama, yang suka hiburan saja-saja ni, tak ada. Wa imma kalau ambil wuduk sunnahnya 3 kali kan, wajibnya sekali, sunnah 3 kali. Tiba-tiba kita ambil yang keempat, ditegur, itu makruh. Makruh, tak boleh saja-saja tu ambil itu saja, nak lebih 4 tak boleh, mesti kena ada sebab. Dia tidak boleh saja-saja. Itu yang kedua, iaitu da'ful iman, da'if. Yang ketiga, dalam syarah yang ketiga ini adalah taklid. Taklid. Jadi maknanya ikut-ikutan. Jadi bagaimana boleh terjerumus kepada perbuatan syirik ini? Maka taklid, yakni ikut-ikutan. Yakni mungkin ada amalan-amalan daripada orang-orang terdahulu yang tiada asasnya. Bila ada asasnya, dan maka di situlah akan timbul perkara-perkara yang tiada sandarannya. Sebab tu dalam surah, kalau kita rujuk dalam surah bab taklid ni, dan surah Al-A'raf ayat 28. Dan surah Al-A'raf ayat 28, Allah berfirman, wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini bab taklid ni. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 28. Maksudnya, dan orang yang tidak beriman itu apabila mereka melakukan suatu perbuatan keji, mereka berkata, kami dapati datuk nenek kami mengerjakannya, dan Allah perintahkan kami mengerjakannya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak sesekali menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Patutkah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Maka dalam surah Al-A'raf ayat 28 ini, ini surah Al-A'raf ayat 28. Ada perbuatan-perbuatan keji ini, kita kena tengok pesan-pesan yang dulu-dulu ataupun turun-temurun.
Kalau benda itu membawa kebaikan, tafadhal masykura. Ada perkara-perkara yang membawa kepada khurafat, ada perkara-perkara yang membawa pada lemah iman. Ni kamu kena makan ini nak bagi suami sayang ni. Hati-hati. Sebab tu bila kita iman akan diagnose balik. Tak semua petua itu salah. Tapi hati-hati. Itu maksudnya berhati-hati. Berhati-hati. Malah yang dikaitkan di sini perbuatan keji. Dah orang dulu buat, dah kata siapa kahwin lagi ni tanda tak setia. Bergaduh je, dia kahwin, dia kaitkan dengan orang dulu. Mak saya pantang ni, keluarga saya pantang ni. Padahal dalam agama ada. Agama pun keluarga saya ni pantang ni, kahwin-kahwin ni. Ada turun-temurun. Dia ada satu pegangan, satu amalan-amalan tradisi turun-temurun. Bila kita cek balik dalam agama, tak boleh ni. Maka dia pertahankan. Tidak boleh ikut-ikutan. Baik, kata Allah lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Kata Allah, surah Al-Baqarah ayat 170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Yang bermaksud surah Al-Baqarah ayat 170. Yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurutnya sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu apapun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah daripada Allah? Jadi senang penonton, senang mata Allah SWT. Bab taklid ni hati-hati. Dalam surah Baqarah 170 Allah bagi warning lagi sekali. Kita ni bila buat sesuatu tips-tips atau petua, ni bukan kata petua orang dulu saja. Tip-tip orang-orang yang mungkin ikut pengalaman. Sebab itu hati-hati. Ini dalil yang menyatakan bahawa iman bukan bersandarkan pengalaman. Bukan. Ini bukan belajar pada pengalaman. Hati-hati. Sebab itu tiada istilah belajar pada pengalaman. Belajar daripada suruhan dan larangan. Kalau pengalaman itu ada kaitan dengan suruhan Allah, ya silakan. Kalau pengalaman itu ada berkaitan dengan larangan Allah, ya silakan. Sebab tu Allah suruh belajar dengan orangnya, patutkah kamu mengikut benda yang tak ada asas? Allah kata tak ada, tak boleh pengalaman. Pengalaman saya kalau jaga suami saya ni, kalau suami ni kalau masuk je rumah, kita kena mengiring sikit jalan. Kalau itu kena bagi dia, kena bagi begini. Dia buat tip-tip dia sendiri. Ni ikut siapa ni? Ni pengalaman saya, setakat ni pengalaman saya. Jadi jadi maknanya, Puan Nur Syahwani, saya bukan tafsir Quran ni. Saya baca tak makna. Kalau nak belajar tu, kita buka tafsir, kelas tafsir. Kita ambil tadabbur, kena beza tu. Kena beza. Sebab kalau nak tafsir satu-satu ayat tu, memanglah kena rujuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Jalani. Okey. Sekarang ni kita nak ambil dalil-dalilnya, ada kaitan dengan ayat Quran. Lepas tu buka lah tafsir sendiri, bukit tengok. Tapi nak ceritanya itu, maknanya begitu. Ni makna secara qat'i jelas. Yang baca makna ni pun dah nampak dah. Jadi kaitkan dengan kehidupan. Itu cara dia. Kaitkan dengan kehidupan. Ini pengalaman. Ambil pengalaman. Okey. Ambil pengalaman itu. Baca ayat, tengok pengalaman apa. Ini cerita tentang pengalaman ni, ayat ni. Kita boleh faham secara tadabbur. Kita tengok, nenek moyang dulu. Maknanya pada pengalaman. Kita bukan nak tafsir birharfin birhurfin. Bukan tafsir apa makna ma'anzalna. Anzalallah tu apa? Apa takrif dia? Apa matan dia? Apa dia punya qiyahnya? Itu tafsir. Ini kita nak ambil secara khulasah, tadabbur. Tapi masih bersandarkan kepada perbincangan iman. Masih tidak lari. Jadi maknanya di sini, kalau kita lihat, bila kata Allah kata ada rujukan, belajar pada pengalaman ni, ada cerita tak? Ada. Hati-hati belajar pada pengalaman, sedih, pengalaman. Jadi tidak boleh. Hati-hati. Kalau benda tu tidak ada rujukan. Kata Allah tadi, tidak ada. Kamu tidak tahu menahu pun tentang agama. Adakah ini ada asas pada agama? Kalau tak ada, tak boleh. Daripada Al-Quran, tak boleh. Okey. Jadi sebab tu hati-hati.
hati-hati. Sebab tu datanya hati-hati. Baik. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Ini antara perkara yang mana kalau kita lihat, belajar daripada previous pengalaman yang tanpa ada berdasarkan, bersandarkan kepada kebenaran daripada suruhan dan larangan Allah, hati-hati. Itu saja. Jangan suka-suka, terutama dalam bab kasih sayang ni, ramai akan terikut dengan pengalaman. Mari pengalaman, mari cerita bab bisnes, pengalaman saya macam ni, pengalaman saya macam ni. Hati-hati pengalaman-pengalaman yang membawa kita makin jauh daripada Allah SWT. Ada pengalaman, contoh usaha, makin nak banyak duit, makin kuat kena usaha. Malah kita nampak usaha tangga kejayaan. Maka pengalaman saya berdasarkan usaha yang saya lakukan ini memang menjadi. Jadi setakat hari ini saya dah usahakan banyak perusahaan-perusahaan saya, dan perusahaan saya semua menjadi. Jadi pengalaman saya perhatikan bahawa ya, semuanya daripada Allah, tetapi usaha ini adalah penentu pada kejayaan. Nampak? Ini antara skrip-skrip pengalaman. Skrip-skrip pengalaman yang dia melihat usaha. Sedangkan bukan usaha yang menentukan kejayaan. Dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, itu usaha saja. Berjaya bukan usaha. Berjaya itu pada Allah. Berjaya pada Allah. Berjaya itu dengan Allah. Baik. Jadi hati-hati. Jadi pengalaman saya lah, saya jumpa rata-rata, ni bab contoh kahwin lagi. Rata-ratanya saya jumpa ni semua tak boleh pakai. Jadi poligami ni memang tak boleh pakai lah. Memang menganiaya perempuan tu pengalaman saya lah. Saya kena sendiri tau. Saya dianiaya tau. Saya jumpa seorang tu, dia ustaz, dia mengaji, teruk betul perangai dia. Dia cerita pengalaman dia. Kebenarannya apa? Kebenarannya apa? Hati-hati. Walaupun kita tengok contoh poligami, kalau tanya orang, ada tu duk komen-komen dalam satu grup tu, saya diam je lah. Bukan diam tak nak cakap, tapi bukan tempatnya untuk cakap. Jadi mana kita tengok, yang kita tengok, benar Tuan Jeffrey Shah, pengalaman telah mendewasakan. Yang tak ada iman, hancur jahanam. Iman yang telah mendewasakan kita. Iman yang telah mendewasakan kita. Sebab tu contoh dalam bab tadi poligami, di depan ni semua tengok contoh pengalaman buruk, sehingga kan semua orang belajar tentang pengalaman buruk. Malah ketika kebenaran sampai, kita sampaikan kata orang yang melakukan poligami dengan cara yang salah, itu bukan poligami. Malah poligami itu ta'adud, membawa kepada ta'adud yang membawa kepada pengesaan Allah. Kalau masih bergaduh-gaduh, itu bukan poligami. Itu polistrin, poliden, semua poli lah. Begitu. Jadi hati-hati dengan pengalaman. Bila kata kita meletakkan kembali bagaimana menilai, sebab kematangan dalam kehidupan itu tercapai dengan kefahaman dalam keimanan. Ingat, kematangan iman yang telah mendewasakan kita. Contoh, bagaimana rumah tangga, ni saya cerita ni, rumah tangga yang ada kategori rumah tangganya iman tahap kanak-kanak, tahap tadika, iman tahap PhD. Ini saya bagi perumpamaan bagaimana dikatakan mendewasakan ni. Baik. Iman menyatakan pergantungan kepada Allah. Iman itu maksudnya mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, meletakkan Allah sebagai yang berkuasa. Baik, bila kata iman belum matang, maknanya dia bergantung pada benda. Bila bergantung pada benda, cuba tengok budak-budak tadika. Budak-budak tadika yang saya nak kaitkan, dia semua perlu diajar, makan bersuap, berjalan. Malah seorang budak tadika itu perlukan 2 guru yang kena perhatikan dia. Malah kalau tak ada guru, huru-hara tadika tu dibuatnya. Nampak tidak? Jadi maknanya rumah tangga yang bergantung kepada perhatian makhluk perhatian suami, atau suami perlukan perhatian isteri, dia ibarat rumah tangga kebudak-budakan. Mana iman masih nak perhatian makhluk. Jadi kalau kita lihat tahapan dia makin naik daripada tadika terus kepada PhD. PhD ni dia tak ada syarat-syarat yang rigid. Kalau tadika,
Kena ada beratur, susung kasut, nak makan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, baca Allahumma barik lana, kuat-kuat baca kan. Ni maknanya penuh dengan perhatian ni. Tetapi bila dia semakin dewasa, iman dia semakin matang, hidup dia tak makin mengada-ngada. Tak mengada-ngada. Maknanya dia level PhD. Orang belajar level PhD ni, pencarah tak ada pun tak apa. Sebulan, datang sebulan sekali dia jumpa pencarah. Malah dia tidak perlukan perhatian daripada orang perhatikan dia. Dia dah boleh manage sendiri dah. Malah dia beri manfaat pula kepada orang lain. Tesis dia, kajian tesis dia itu menjadikan orang lain mendapat manfaat. Jadi renungkan, iman kita di tahap mana? Iman dalam rumah tangga. Kalau tak ada suami dia huru-hara. Alah, tak ada suami, huru-hara. Nampak? Patutnya ada Allah. Dia semakin iman ni matang ni, dewasanya iman itu apabila dia kebergantungan kepada makhluk semakin semakin jauh. Maknanya dia tidak bergantung pada makhluk dah. Maknanya dia bergantung pada suruhan Allah. Semakin dia melakukan suatu perkara itu, semakin nak dilihat oleh Allah. Itu kematangan mendewasakan dia. Jadi rumah tangganya, makam-makam yang mendewasa ni, makam-makam yang tidak mengada-ngada. Tak ada mengada-ngada dah. Kalau tak aduk pun okey, berbilang-bilang pun okey, dia tak ada isu. Sebab masing-masing kan ada kerja masing-masing. Masing-masing ada kerja masing-masing. Sibuk dengan amalan masing-masing kan. Isteri yang pertama dengan amalan isteri yang pertama. Dia sibuk dengan amalan dia dan dia menanti kepulangan suami dia untuk melayannya. Kalau suami tak ada di rumah pun, dia melakukan amalan dia. Bukan kerana suami ke, tidak, kerana Allah. Allah kan suruh beramal, beramal lah. Beramal, hidup kita untuk amal, untuk beramal, untuk Allah. Allah suruh kita beramal kan. Untuk Allah, kalau untuk Allah, Allah suruh beramal, beramal. Itulah iman mendewasakan. Iman mendewasakan, jangan pengalaman. Ini sikit-sikit mengajuk, sikit-sikit rasa berkongsi, bergebuk pula tu. Kalau tahap kat tadika kanak-kanak tu, jelah, rupanya makin berumur makin patutnya tak cerewet. Sebab dia makin matang. Maknanya iman dia tak dewasa lah. Dia tak dewasa, tak ada kematangan dalam iman dia. Kerana kita belajar lebih nampak? Jadi kena faham, iman mendewasakan kita, mematangkan sesuatu rumah tangga itu, mematangkan kehidupan itu. Dalam rumah tangga dia tak ada lagi bergantung dengan pujian. Masak nak dipuji. Maksudnya kalau cerewet tu, makna makin level tadika lah, minta maaf lah. Lah nak pula yang poligami. Dah lah tadika, ada 2 pelajar pula tu. Pelajar tadika 2 orang. Belajar, bayangkan ada pelajar tadika 2 orang. Hara dia buatnya. Ada pula 3 orang. Yang cikgu ni rasa confident dia. Rupanya 4 pelajar tadika. Pelajar tadika. Jadi memang hara. Baik, bila dengan Allah, Puan Nur KJ, bila dengan Allah, dia tak tentukan diri dia nak single ke tak single. Kenapa nak single is better? Pernah kecewa. Why is single is better? Sebab kecewa. Kalau single is better, dari mula-mula tu jangan ada berdua dah. Celik-celik mata dah besar, single is better. Jangan nanti belajar dengan kekecewaan. Dah belajar dengan kecewa, single is better. Itu tak boleh jadi tu. Ini pengalaman lah tu. Ikut pengalaman lah tu. It's not about single is better. You belajar apa dengan single tu? Macam mana boleh keluar statement single is better? No. Jangan kita tentukan diri kita ini nak jadi apa. Kita hanya tentukan apa yang Allah suruh tentukan kita. Allah suruh tentukan kita buat baik, buat baiklah. Jangan tentukan keadaan. Oh no. Single is better. No. Oh no. 1 is better. 2 huru-hara. No. Banyak cekadar dia. Kita siapa? Kita siapa nak tentukan keadaan kita? Kita ni hamba. Kita ni hamba saja. Sepatutnya kita tentukan keadaan kita ini. Kita tentukan keadaan kita ini. Tentu dengan apa? Dengan amal lah, dengan suruhan. Allah suruh apa? Bukan Allah suruh single. Kalau ada dalil mengatakan Allah suruh single, silakanlah single. Silakanlah. Part is better pun belum tentu.
Belum tentu 2 is better, 4 is better, 1 is better. Better with Allah, itu saja. Better with Allah. Hanya hidup kita better tu dengan Allah. 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke. Kalau dengan Allah, semua okey. Kalau 1 tak ada Allah pun, haram, habis ke laut. Kalau hidup single, tak ada Allah, sama juga. Menunjukkan saya ni tak perlu ni, lelaki ni lara. Lelaki ni lara. Amboi, lelaki je lara. Jangan kita duduk pada kebendaan pengalaman. Better with Allah. That's it. Khalas. Life is better with Allah. Tu dia. Life is better with Allah. With Allah, without Allah. Dia macam ni. With Allah, without Allah. Dengan Allah, tanpa Allah. Dia tak ada dengan suami, tanpa suami tak. Bila dengan Allah, is better. Tanpa Allah, tak ada. Better with Allah. Then life is better. Yes, life is better with Allah. Bagus tu ayat tu. Kita gunakan untuk kita punya sebagai motivasi punya kata-kata. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Maka di sini, bila kata kita nak masuk ke gerbang, bila kata syirik, riak, maka perbincangan kita itu adalah perbincangan tentang ikhlas. Baik. Sebelum itu, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Dalam perbahasan ini mengatakan bahawa bagaimana yang dikatakan syirik yang mana terpecah kepada 2, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil ini dipecahkan dalam perbahasan ulama, yang mana syirik besar ini dilakukan secara clear dan menyebabkan dia mengikut perbuatannya, percakapannya, doanya itu ada terus selain Allah. Syirik besar, dia berdoa dan dia minta, ataupun dia berdoa pada benda. Dia turut directly. Ya, insya-Allah kita azam lepas habis ni kita pergi, kita ziarah. Adapun syirik kecil ini, ia tersembunyi seperti mana kita bincangkan tadi, halus, melibatkan niat dan melibatkan pujian. Syirik menyatakan pada diri. Ini saya cerita perbahasan kita ambil kajian tentang kehidupan. Baik, maka di sini kalau kita lihat, syirik ini adalah satu penyakit. Kita faham dia ada penyakit hati. Penyakit yang paling berbahaya, sangat berbahaya, kerana dia boleh merosakkan iman kita. Penyakit yang boleh membunuh segala amalan kita, membunuh kemanisan kita, dan ianya tidak akan boleh dirawat melainkan dengan kembali kepada ikhlas. Maka bagaimana nak merawat syirik? Itu adalah ikhlas. Maka kita akan masuk dalam perbahasan bab ikhlas. Perbahasan bab ikhlas. Ustaz, ikhlas ini sulit. Ya, ikhlas itu sulit tetapi tidak menyulitkan. Ikhlas itu sulit tapi tidak menyulitkan. Kerana ikhlas itu menjadi tangga ataupun platform ataupun foundation asas bagi amalan. Mau tidak mahu, kita kena perhalusi ikhlas. Jadi suruhannya adalah ikhlas. Ikhlas. Jadi tegahan Allah Ta'ala itu la tusyrik billah. Jadi suruhannya itu adalah ikhlas. Tegahannya syirik, suruhannya ikhlas. Dan apa pun perbincangan amalan ibadah kita itu mestilah tunjangnya adalah ikhlas. Baik. Maka di sini Nabi SAW mengajar kita. Siapa boleh cari doa ni, tolong cari dan tempelkan di komen, ruangan komen ni. Doa tentang daripada surah daripada maksurat, yang mana Nabi ajar untuk terhindar daripada syirik dulu. Sebab kata syirik ini halus, syirik ini halus, dan Nabi ajar sahabat untuk terhindarkan diri daripada syirik. Apakah doanya? Itulah doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu
wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini ada dalam surah, dalam surah ni. Ini doa pada hadis Nabi, riwayat Imam Ahmad. Baik, dalam hadis ini bila kata kita bincang secara sepintas lalu lah, sebenarnya perbincangan syirik ni luas lagi. Cuma kita simpulkan dalam perbincangannya, saya dah sentuh tadi bab pujian. Kalau kita berhati-hati bab pujian dan mencari makhluk, insya-Allah kita akan terbebas daripada syirik ini. Mana bila kita tak nak pujian, kita tak nak cari makhluk, mana kita berbicara soal ikhlas. Namun pujian ini halus, makhluk ini halus. Kerana Nabi sendiri bersabda dalam hadis yang mana Nabi suruh kita, ini suruhan Nabi dan larangan. Maksud hadis, ayuhan nas ittaqu hadza syirk. Wahai manusia, jauhilah syirik ini. Sesungguhnya dia lebih samar daripada rayapan semut. Lalu ada yang bertanya, bagaimana cara kita menjauhinya sedangkan dia lebih samar daripada rayapan semut? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, maka Nabi ajar pada sahabat, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun atas dosa yang tidak kami ketahui. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Ahmad Rizal, perlindungan syirik. Jadi Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini pun boleh, doa ni pun boleh. Doa yang tadi itu daripada hadis riwayat Muhammad, cuba cari ada satu lagi doa yang Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Khair, taib. Baik. Jadi berlindung kita dengan doa. Apa-apa kita bermula dengan doa. Bermula kita dengan doa ni dengan Allah. Kita memohon pada Allah SWT untuk menjauhkan kita daripada syirik. Ini kerisauan. Pertama, kesimpulan pada pagi ini, mari kita buat kesimpulan sebelum nanti besok kita masuk tajuk seterusnya. Bagaimana kita nak membina ataupun membincangkan tentang ikhlas ini, dan kita akan masuk syarah surah Al-Ikhlas. Ini perbincangan tentang surah Al-Ikhlas. Okay. Jadi kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah. Yang pertama, apa yang kita kena faham? Pertama, kita kena ada kerisauan. Ni kena risau bahawa bimbang berlakunya syirik. Wujudkan kebimbangan dalam hati. Ya Allah, aku bimbang, aku syirik. Ya Allah, aku bimbang, ya Allah. Sebab kebimbangan itu akan menghalang kita pada melakukan itu. Ini baru betul bimbang. Ini bimbang ketakutan yang boleh buat kita tumbang. Bimbang tumbang, itu tak jadi. Ini bimbang yang membawa kita pada keyakinan. Kembali kita berhati-hati. Itu panggil berhati-hati. Jadi hati-hati, berbalik kita perbahasan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya di sini meletakkan hati-hati, yang pertama kita berhati-hati itu syirik. Jadi wujudkan sifat kerisauan. Risau, ya Allah aku syirik ni. Astagfirullah, aku syirik, aku takut aku syirik. Wujudkan takut melakukan dosa syirik. Bila kita wujud takut itu, jangan kita tak syirik ni, jangan. Sebab ini Nabi bagi tahu, Nabi cukup takut. Bila Nabi cukup takut, kena jaga-jaga. Ini kena bear in mind. Kata orang Jawa kata bear in mind. Sentiasa kena fikir dan kena ingatkan. Sebab tu ingatkan kita juga dengan kalimah perbarui, kalimah syahadah, kalimah thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Lepas solat kita selalu baca. Kita baca atau selalu bila kita duduk, kita selalu perbarui la ilaha illallah, perbarui. Kerisauan kita itu menyebabkan kita akan selalu memperbarui kita punya kalimatut thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita perbarui selalu. Sebab itu antara yang sangat dianjur, afdhal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhal zikr,
Baik. Bila kata afdal zikru fa'lam, zikir itu perbahasannya dengan hati, dengan perbuatan dan juga dengan lisan. Adapun kita mula dengan lisan pun is okay, boleh. Banyakkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun nanti besok kita sambung dan seterusnya perbahasan zikir yang dinamakan dengan kefahaman, dengan melihat dan merenung, tafakur. Ini sebenarnya Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala mengatakan merenung kejadian Allah, tahapan zikir yang sebati dengan jiwa. Hanya ini kita akan belajar nanti insya-Allah. Jadi perbanyakkan kalimatut thayyibah, la ilaha illallah, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan? Jadi bila kata begitu, maka kita kena faham, kita perbaharui kalimat thayyibah itu, malah kita nak menghayati kembali syahadah kita. Sebab tu besok kita akan masuk dalam perbahasan ikhlas yang bersundukan kepada surah ikhlas. Ya, baik. Bila kita dah wujudkan risau dan kita menyatakan kerisauan, sebut tu dengan ini ada kisah kan? Kisah daripada Abu Yazid Al-Bustami. Saya dah sentuh Pak Yazid Al-Bustami, anak murid dia 30 tahun duk mengaji dengan Abu Yazid Al-Bustami. Dah ada pula anak murid yang ramai. Bagi tahu ke Abu Yazid Al-Bustami, aku tak dapat rasalah pengajian kau ni, katanya. Wahai tuan guru. Kenapa ya? Sebab kata Abu Yazid Al-Bustami, kata kerana kalau kau puasa, dan dia ni 30 tahun beramal, tak tidur malam. Saya ulang balik cerita ni, mana yang dah dengar tu sebagai ulangan, mana yang belum sebagai cerita baru. Yazid Al-Bustami ni ada anak murid yang mengadu kat dia, bagi tahu dia beramal 30 tahun ikut kajian ilmu Abu Yazid Al-Bustami, puasa setiap masa, selalu tak tidur malam 30 tahun, tapi dia tak boleh rasa. Maka Abu Yazid Al-Bustami kata, kalau kau puasa 300 tahun pun kau takkan boleh rasa. Terkejut dengar. Maka anak murid dia kata, tolonglah bagi tahu aku macam mana nak rawat keadaan ni. Maka Abu Yazid Al-Bustami kata, kau takkan boleh buat. Habis macam mana? Tolonglah, nak juga. Okey, kalau nak juga, kau cukur janggut kau, kau botakkan rambut kau, kau tukar baju kau, kau pergi jumpa dekat pasar tu. Budak ketuk kepala, bagi kacang. Lepas tu jumpa dengan orang-orang anak murid kau, tunjukkan kehinaan. Maka terkejut dengan kata-kata itu, maka anak murid itu pun kata, la ilaha illallah, dia kata. Tiada Tuhan selain Allah, katanya. Disebut la ilaha illallah. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Kata beliau, kalau kata-kata engkau itu menyebabkan kau syirikkan Allah. Kita sebut la ilaha illallah, syirikkan Allah. Padahal kita sebut la ilaha illallah tak? Abu Yazid Al-Bustami kata, ketika engkau sebut la ilaha illallah, engkau mensyirikkan Allah. Terkejut anak murid dia, kenapa pula? Nampak? Guru mursyid, waliullah, Abu Yazid Al-Bustami waliullah. Apa kata beliau? Ketika engkau menyebut la ilaha illallah, tapi waktu ketika engkau nak dimuliakan, bukan memuliakan Allah. Kita kan sebut Allah, sikit-sikit dah, Masya Allah, Subhanallah. Orang tengok kita tu, woi, bagus dia ni. Ke betul-betul kita sebut tu nak memuliakan Allah? Atau nak dilihat, nak kelihatan mulia? Ni Abu Yazid Al-Bustami kata, punya halusnya tentang hati ini sampai ke tahap itu. Dia teliti. Dia kata apa? Ketika kau sebut la ilaha illallah, kau nak dimuliakan, bukan nak memuliakan Allah Rabbi. Jadi kita tak maulah terjadi pada diri kita ni. Terjadi pada diri kita ini, ketika kita sebut kalimah-kalimah yang sepatutnya mendekatkan diri pada Allah, rupanya makin menjauhkan kita. Apatah lagi kalau tak sebut, lagi jauh. Lagi jauh lah kalau tak sebut. Kalau sebut pun boleh jauh. Kalau tak sebut, Allah. Jadi nak tak nak memang kena belajar. Wajib bala wajib lah. Sebab tu ilmu akidah ni, ilmu tasawuf ni, penyucian hati ni, wajib. Bukan kadar wajib, wajib bala wajib. Sebab memang kita kena pakai setiap masa. Maka seterusnya terakhir penutup, maka doa tadi, maka banyakkan berdoa kepada Nabi, kepada Allah SWT melalui doa kalam Nabi tadi. Dalam maksurat ada ya. Cari doa tentang maksurat kalau nak tengok dalam matan Arabnya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Berharap pada Allah. Allah ni bab syirik jangan ingat kita boleh selesaikan. No.
Jangan tertipu dengan amalan boleh keluar daripada syirik. Jangan. Tak ada amalan yang boleh membebaskan kita daripada syirik, melainkan Allah sendiri yang membebaskan kita daripada syirik. Hati-hati. Okey, betul lah. Terima kasih Tuan Rizal. Okey, betul. Ini maknanya akulah. Kalau ramai, Allahumma inna a'udzubika kalau an asyrika, kalau tambah ramai nusyrika bika syai'an a'lamu, tukar nun di depan. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Okey, khair. Jadi kita dengan doa, kita berharap kepada Allah, Allah bantu kita dengan risau kita tadi, dengan kelemahan kita, supaya Allah bantu kita jangan terjebak dengan dosa yang menyebabkan kemurkaan yang tak padam. Oh, bahaya ni, mukanya Allah tak padam ni. Itulah syirik. Jadi insya-Allah sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi cukup setakat itu. Kita bertemu lagi pada siri yang berikutnya, day 4, hari besok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk hari esok Ramadan Karim. Allahu Akram. Fokus kepada pembinaan jiwa. Inilah masa yang terbaik untuk kita buat satu kajian yang mendalam dan yang teliti, bagaimana kita nak keluar nanti daripada Ramadan ini. Kita mempunyai satu keyakinan yang jelas, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan hidup kita semakin lama semakin dekat dengan Allah SWT. Inilah masa yang terbaik untuk kita berbahas kembali bagaimana kita nak meletakkan diri kita di jalan kebenaran, insya-Allah. Khair, terima kasih sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, kepada semua yang menonton, yang meluangkan masa dengan saya pada pagi ini. Insya-Allah, mohon maaf di atas segala tersalah kata, tukuran bicara, dan Allah berkati kita semua, insya-Allah. Kita ketemu lagi pada siri kita besok, bicara ilmiah dua online, edisi khas Ramadan at PKP, dalam syarah tajuknya Road to Jannah, Back to Fitrah. InsyaAllah. Cukup setakat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu alam bisawab. Takbir. Allahu akbar.